Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk perkembangan seni visual di Malaysia. Okay, bagi tajuk hari ini adalah seni kraft. Sebelum ni kita dah lihat seni halus, seni reka dan yang terakhir dalam bab 1 adalah bahagian seni kraft. Dapat hari ini adalah dapat mengalukan perkembangan seni lukis dan juga seni reka di Malaysia di bahagian seni kraft. Hari ini kita akan lihat bidang-bidang seni kraft, kita akan lihat adik guru dan juga produknya dan kita akan lihat institusi dalam seni kraft. Juga perkembangan seni kraft. Okay, sejarah seni kraft Malaysia boleh dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu di sekitar pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang sekitar tahun 1780-an lagi. Okay, contoh hasil reka Amerika ialah keris, perahu, payung, wau dan juga gasing. Seni kraft tradisi mengandungi unsur-unsur kebudayaan penciptanya yang berupa hiasan. Kemudian kedatangan imigrasi luar seperti kaum Cina dan juga India telah mempengaruhi rekaan tempatan. Proses asimilasi budaya ini terlihat pada rekaan seni ukiran kayu, sulaman dan juga barang kemas. Dua iaitu tradisional dan juga moden. Tradisional ni yang merupakan pengaruh-pengaruh daripada kita punya tradisi mengikut kaum. Okay, yang moden ni seperti seni kertas, kraft sabun, kraft manik, kraft lilin, kraft tali. Okay, sebenarnya dalam seni kertas, kraft sabun, kraft manik ni sebenarnya pelajar dah pernah buat ataupun pernah belajar semasa di sekolah rendah. Manakala dalam bidang seni kraft tradisional, kita ada batik, tembikar, ukiran kayu, tenunan, ayaman dan juga tekatan. Ayaman ni kita akan belajar semasa tingkatan 2, manakala tekad ni kita akan belajar di tingkatan 3. Lihat contoh-contoh yang ada dalam bidang seni kraft. Okay, ini adalah batik. Contoh batik. Okey, batik ni kita boleh lihat di pakaian kaum Melayu lah kebanyakannya. Okey, batik kita yang mak-mak awak pakai tu, yang pakai sarung tu ataupun sekarang ni dah ada dibuat sebagai baju yang lengkap, baju kurung yang ada corak-corak batik. Okey, tembikar. Okey, tembikar ni yang famous labu sayur lah di negeri Perak. Ni labu sayur yang warna hitam ni. Ini contoh dia lah. Dan ini adalah tembikar dan kebanyakan tembikar ni dipengaruhi oleh kaum India. Kraft tradisional ukiran kayu. Okay, ukiran kayu kebanyakan digunakan di muzium ataupun kawasan-kawasan perumahan tradisional. Okay, sekarang ni dah kebanyakan kita rumah terdiri daripada rumah simen kan. Jadi kuranglah kita lihat ukiran kayu. Kemudian kita tengok seni kraft tenunan. Okay, ni kain tenun, kain songket awak tu, tenunan lah. Seterusnya kita lihat ayaman. Okay, ni ayaman. Yang ni yang cikgu rasa pelajar biasa buat di sekolah rendah. Ayaman. Cuma di tingkatan sekolah menengah ni kita perlu ada corak motif. Okey, itu kita akan belajar nanti semasa tingkatan 2. Tingkatan 1 ni tak ada. Okey, kemudian kita lihat tekatan. Ni tekad ni pun makin kurang lah. Okey, cuma ada di istana-istana. Dulu famous lah juga. Yang ni pun kita akan belajar di tingkatan 3. Moden. Okey, seni kertas. Okey. Ini yang diperbuat daripada kertas. Ni kita buat quilling. Okey, seni quilling. Cikgu rasa awak pun pernah dengar ataupun pernah buat, dia ada kertas yang halus-halus tu kan. Kemudian kita bentuk menjadi satu bentuk lah. Ataupun kita menggunakan pinggan kertas jadikan sebagai hiasan.
Dan yang ini origami. Origami pun merupakan seni craft moden. Kemudian craft sabun. Okay, kebanyakan kalau craft sabun ni kita biasa guna semasa kita buat seni arca. Daripada sebuku sabun, kita olah menjadi bentuk. Okay, contohnya macam ni, dia jadikan bentuk kereta. Okay, seterusnya kita tengok craft manik. Ini dia buat manik. Manik ni dijual lah di pasar raya. Dan sekarang ni cikgu rasa kalau di dekat DIY, kita ada satu, dia ada jual satu paket. Okey, satu paket tu ada pelbagai corak yang pelajar perlu hasilkan. Jadi itu merupakan craft manik. Craft manik ni merupakan seni craft moden. Dan seterusnya craft lilin. Ini pun biasa banyak kita tengok lilin-lilin sekarang ni dah tak ada lah sebatang yang warna putih je. Sekarang ni dah pelbagai warna, pelbagai corak, bau dan sebagainya lah. Itu nampak kita punya perkembangan seni craft di Malaysia. Seni craft moden adalah seni craft tali. Okey, yang tali ni jadikan sebagai beg. Dulu zaman cikgu ada satu tali, kita ikat-ikat, kemudian kita jadikan gelang sebagai pemberian kepada kawan. Okey, cikgu rasa sekarang ni pun masih lagi ada craft tali. Okey, cuma tak berapa famous lah, kan? Bidang dan juga produk-produk yang dihasilkan. Okey, hari ini kita lihat juga Adi Guru dan juga produknya. Okay, apa maksud Adi Guru ni? Okay, Adi Guru dipanggil kepada seseorang yang pakar dan juga mahir dalam menghasilkan sesuatu craft. Okey, macam awak panggil cikgu, panggilan cikgu. Tapi bagi pereka craft, panggilan mereka adalah Adi Guru. Sumbangan mereka sangat penting bagi mempertahankan seni warisan negara. Justeru sebagai menghargai sumbangan mereka, kerajaan telah mewujudkan anugerah tokoh kraf negara dan juga Adi Guru Kraf. Ini adalah tokoh kraf tempatan batik Yusof Haji Abdullah yang dilahirkan di Kelantan. Mengikuti kursus seni kreatif seni halus di Universiti Sains Malaysia. Okay, dia ni beliau ya, penggunaannya adalah beliau mengadakan pameran lukisan batik di Moskow pada tahun 1978 menjadi penceramah di pusat pengajian tinggi di dalam dan juga di luar negara. Bagi tokoh craft tembikar, nama beliau adalah Zamari atau Zamri Panda. Lahir pada tahun 1942 di Perak, menjadi pakar rujuk dan juga khidmat nasihat kepada pelajar dan orang perseorangan. Okay, iaitu beliau ni mempunyai pengetahuan luas dalam teknik penghasilan tembikar. Dianugerahi sebagai Adi Guru Kraf Labu Sayung pada tahun 2007. Okay, Labu Sayung ni terkenal di Perak dan memang perkampungannya namanya adalah perkampungannya namanya Sayung. Okey, sebab itu dipanggil Labu Sayung. Kemudian kita lihat tokoh tenunat. Okay, ada dua. Yang pertama adalah Hajah Habibah Zikri yang dilahirkan di Kedah. Okay, memberi nafas baru kepada kain songkit agar boleh dimiliki dan diterima pakai oleh semua masyarakat. Melatih dan membimbing penenun muda sehingga menjadi penenun yang mahir. Karya kreatifnya dijadikan hiasan di Istana Negara, Istana Johor dan juga hotel serta resort. Dianugerahi sebagai Adi Guru Kraf Songkit dan juga dinobatkan sebagai tokoh kraf negara pada tahun 2007. Dan seorang lagi adalah Hajah Natifah ataupun Nur Tipah Abdul Kadir yang dilahirkan di Pahang pada tahun 1944. Yang mana tenunan ini diwarisi oleh keluarganya. Kemudian membangunkan dan memajukan kegiatan menenun dalam kalangan masyarakat tempatan. Dianugerahi sebagai Adi Guru Kraf Tenun Pahang Diraja pada tahun 2006. Kemudian kita lihat ukiran kayu.
Ada dua juga iaitu Haji Abdul Rahman Long yang dilahirkan di Terengganu pada tahun 1943. Pakar dalam ukiran kayu tradisional dan menghasilkan sarun serta hulu untuk senjata Melayu seperti keris. Dianugerahi pingat jasa kebaktian oleh Sultan Peluh pada tahun 1986. Dan seorang lagi adalah Nur Haiza Nordin. Beliau dilahirkan pada tahun 1963 di Terengganu, mengikuti latihan ukiran kayu dengan 4 orang tokoh pengukir tersohor negara seperti Wan Su Osman dan Tengku Ibrahim Tengku Wok. Pernah menerima Anugerah Seni Negeri Terengganu pada tahun 2005 dan Anugerah Usahawan Kraf pada tahun 2010. Dan kita lihat tokoh kraf Ayaman. Beliau bernama Aminah Haji Ahmad yang dilahirkan di Melaka pada tahun 1928. Dianugerahi sebagai adik guru kraf Ayaman Rombo pada tahun 1988. Iaitu beliau ni menghasilkan teknik pemproses bahan mentah dan juga ayaman yang lebih mudahlah. Dan seorang lagi Ishak Kasim dilahirkan pada tahun 1959 di Melaka, mengikuti latihan jangka pendek Ayaman Rotan Anjuran Kraf Tangan Malaysia. Menjadi naib Johan kategori bidang kraf rotan Anjuran UNESCO pada tahun 2003 dan dianugerahi sebagai adik guru kraf Ayaman Rotan pada tahun 2011. Kita lihat tokoh kraf tempatan Tekatan. Yang bernama Hajah Hazizah Muhammad Yusof, dilahirkan di Perak pada tahun 1938, mewarisi kemahirannya daripada ibu, kemudian memajukan kegiatan menekat dengan membuka bengkel dan juga ruang pameran. Dianugerahi sebagai adik guru kraf tekad pada tahun 1995. Dan seorang lagi adalah Aina Tisha Biladin yang dilahirkan di Perak, mempelajari seni tekad daripada ibu dan juga neneknya. Okey, kemudian dianugerahi sebagai adik guru kraf tekad pada tahun 1987. Yang mana produk beliau kreatif mendapat tempahan daripada masyarakat tempatan dan juga kerabat diraja dan juga pembesar istana. Institusi yang ada yang menawarkan kursus kraf ataupun yang mempromosikan kraf, ada satu iaitu Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1979, yang mana peranannya adalah memelihara dan juga melindungi warisan kraf negara sebagai satu industri yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Dan yang kedua kita ada Institut Kraf Negara IKN yang ditubuhkan bulan Ogos pada tahun 2001. Apa peranannya adalah bertanggungjawab melahirkan modal insan yang berkemahiran, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan juga peka terhadap warisan kraf. Maka bila adanya institusi ni, kita punya kraf di Malaysia tidak akan mati, tidak akan lupus, tidak akan pupus begitu saja. Itu yang sebenarnya kita nak sebenarnya. Pelajar buat. Cikgu bagi satu contoh kat sini. Sini kita ada produk kasut daripada Jimmy Choo. Rekaan Jimmy Choo ni memang menjadi perhatian lah. Berdasarkan ilustrasi yang cikgu bagi ni, cikgu nak pelajar fikir satu rekaan kasut yang bertumit tinggi yang sesuai dipakai oleh wanita muslimah. Apa maksud wanita muslimah tu? Wanita Melayu yang sopan, yang bertutup kepala sampai kaki. Jadi kasut awak mesti buat lakaran di kertas kosong. Kemudian awak buat lakaran dan mesti warna. Warna tak perlu terlalu detail pun tak apa. Just macam seorang pereka kan. Awak tengok dia punya kasut, awak boleh lihatlah cari design-design yang sesuai. Kemudian awak padankan dan buat sesuatu yang lebih kreatif. Due date-nya adalah 14 Februari. Maksudnya 1 minggu kerja. Jadi hasilkan satu kerja yang sangat
yang apa maksudnya, yang kreatif, yang memang cikgu nampak itu adalah kerja 1 minggu, bukannya kerja 1 hari. Bab 1 sebenarnya iaitu kita dah lihat sejarah dan juga perkembangan tokoh-tokoh yang ada dalam seni halus, kemudian seni reka dan yang terakhir adalah seni kraft. Cikgu harap apa yang awak dapat 3 minggu ni cuba ingat dan buat sedikit ulang kaji. Nota macam biasa buat dalam bentuk peta minda. Latihan kita buat dalam Google Form. Okey, Google Form. Nanti awak buatlah latihan yang cikgu bagi soalan objektif. Okey. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.